Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita masih lagi membicarakan perkara yang ke-12, iaitu berdoa sepanjang berpuasa, yang merupakan salah satu panduan membina taqwa dalam bulan Ramadan. Okay. Ini merupakan potongan yang ketiga kiranya. Dan untuk potongan ini, kita ingin menekankan bahawa kita perlu sentiasa berdoa. Kita tidak boleh berdoa masa kita ditimpa musibah sahaja. Kita tak boleh berdoa pada waktu pagi dan petang sahaja. Kita perlu berdoa pada setiap masa. Okay? Dan kita kena ingat, semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala yang kita dapat. Okay? Kita kena yakin bahawa ada doa-doa yang perlu kita hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu-waktu yang merupakan waktu dimustajabkan doa. Okay? Waktu pagi, waktu petang, sepertiga malam terakhir. Okay? Dan banyak lagi lah waktu-waktunya. Masa musibah pun itu adalah antara tempat yang dimakbulkan doa. Tapi jangan kita doa pada waktu itu sahaja. Kita doa pada bila-bila masa apabila kita mendapati diri kita memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha." Qalu idzan nukthir. Qala Allahu akthar. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Syekh Al-Arnaud berkata isnaduhu jayyid. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini adalah hadis yang begitu hebat. Hadis ini hadis yang begitu hebat yang sewajarnya kita hayati hadis ini. Kerana kalau kita memahami hadis ini, kita dapat menghayatinya, kita akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, perhatikan di mana Nabi SAW berkata, mana-mana orang Islam yang berdoa dengan doa, syaratnya apa? Tidak berunsur dosa maupun memutuskan silaturahim. So doanya ialah jangan doa minta kerosakan orang dan sebagainya, hancurkan orang, tidak. Itu kita bukan doa untuk sesuatu yang merupakan dosa. Okay, mudahkanlah aku untuk menukar jantina, kan, mudahkanlah aku untuk mencaci orang ini, tak boleh, kan? Dan yang kedua ialah kita berdoa, kita jangan berdoa dengan memutuskan silaturahim. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada aku, jauhkan aku daripada dia ini, keluarga aku. Jangan. Kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala merapatkan hubungan kekeluargaan silaturahim kita. Okey. Dua ini kita tak buat dalam doa kita, Allah akan berikan. Allah akan makbulkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan 3 bentuk doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali ialah on the spot. Okey. Sama ada doanya diperkenankan terus, apa dia doa terus dapat. Okey. Itu yang pertama. Dan kebanyakan manusia nak yang ni, kan. Saya tahu, kan, saya pun nak ini juga, kan. Kebiasaan kalau doa tu nak kalau boleh berlaku terus, bukannya esok lusa, kan. Bukan. Okey. Tapi kadang-kadang kita tak dapat yang ni. Ini satu bentuk dimakbulkan doa. Bentuk yang kedua adalah disimpan untuknya pada hari akhirat. Disimpan untuknya pada hari akhirat. Bayangkan kita doa dan doa tak dapat. Sampai kesudah tak dapat. Sampai kita mati kita tak dapat. Tapi jangan risau. Kan, pahalanya kita dapat. Kan, di akhirat nanti. Sampai di sana nanti tengok, banyak pula pahala aku ni. Kan, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kenapa? Kerana doa kita yang tidak putus kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Yang ketiga, bentuk makbul doa yang ketiga adalah dijauhkan daripadanya keburukan yang setanding dengannya. Apa yang didoa tu, dia akan dapat sesuatu dalam bentuk dijauhkan musibah. Dia minta rezeki, kan, rezeki itu tak dapat. Tetapi rezeki yang ada itu dipelihara. Tidak dikenakan musibah. Okay? Begitulah lebih kurang maksud yang ketiga ini. Dimakbulkan doa, on the spot dapat terus, ataupun disimpan untuk akhirat, ataupun diberikan dalam bentuk dijauhkan musibah daripada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat bila dengar kenyataan ini, apa mereka buat? Apa mereka kata? Idzan nukthir. Kalau begitu kami akan memperbanyakkan doa, wahai Rasulullah. Betul tak? Kita dengar, dahsyat ni, kan, doa. Kita doa kita akan dapat. Apa? Salah satu daripada 3 ni. Tak hilanglah apa yang kita minta tu. Okay? Jadi baginda menjawab, Allahu akthar. Kita biasa dengar Allahu akbar, kan? Allah lebih
besar, maha besar. Tiba-tiba Allah maha banyak, apa dia ni? Kena tengoklah konteks bahasa Arab. Kalau idzan nukthir, kalau kami sekiranya kalau begitu kami akan memperbanyakkan doa. Nabi kata apa? Kalau kamu memperbanyakkan doa, Allahu akthar, Allah lebih banyak pemberiannya terhadap kamu. Okay, jangan risau, lagi banyak kamu minta, lagi banyak Allah akan berikan kepada kamu. Okay? Justru kita tak perlu rasa rugi berdoa jika perkara yang kita minta tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kita minta. Kita nak on the spot, biasanya tak dapat. Kerana sebenarnya kita tetap dapat dalam bentuk yang lain. 2 bentuk lagi kita akan dapat, jangan risau. Ingatlah bahawa doa kita dimakbulkan dalam salah satu daripada 3 bentuk, iaitu doa diperkenankan terus di dunia, on the spot. Yang kedua, doa disimpan untuk kita pada hari akhirat. Dan yang ketiga, doa diberikan dalam bentuk dijauhkan musibah yang setanding dengan doa kita itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkanlah doa dalam bulan Ramadan ini. Bahkan perbanyakkanlah doa selepas bulan Ramadan juga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa kita dengan salah satu daripada 3 bentuk makbulnya doa ini. Wallahu ta'ala a'lam.